bonsai kelapa. Ini dia. Jadi ini adalah bonsai kelapa. Tapi sebelum kita nak buat ini, kita kena buat semaian benih. Ini saya akan tunjukkan di dalam video yang lain. Jom kita cari kelapa untuk semaian benih. Ini dia kelapa tua yang gugur dari pokok. Kelapa yang baik akan berat sedikit kerana mengandungi air. Untuk maklumat, ini adalah kelapa jenis pandan kerana bau dan rasanya seperti daun pandan. Secara semula jadi, dia akan tumbuh. Kalau jatuh di mana-mana pun dia akan tumbuh, tetapi agak lambat sebab kulitnya yang agak keras. Jadi dia nak tumbuh tu lambat. Untuk membantu pertumbuhan pucuk dan akar, jadi kita kena potong sedikit di bahagian atas dan di bawah. Ini kita potong atasnya, kita potong bawahnya supaya di bawah ni nanti akan serap air dan lebih mudah pucuknya untuk tembus sabut daripada menembus kulit. Ya, ini hanyalah memudahkan kadar pertumbuhan. Ini untuk saya tunjukkan contoh, jadi kita pakai yang kecil saja. Kita masukkan, kita rendamkan kelapa ini. Tutup dengan apa-apa plastik pun, bertujuan untuk mengawal air di dalam dan mengelakkan menjadi sarang nyamuk. Dengan ini dia akan mempercepatkan pertumbuhan pucuk dan juga akar. Itu kita simpan di tempat yang sedia. Ini yang kita ambil semalam, telah pun tumbuh pucuknya. Nampak ni ya. Jadi ini kita boleh buka ya. Nanti yang kita rendam tadi tu pun dalam masa seminggu kita boleh buka dah. Jadi ini sebagai contoh, kita buka yang ini. Cara mengupas kelapa senang saja, tak ada susah mana pun. Perlukan adalah sebilah pisau yang kecil pun tak apa. Baik, selesai kita mengupas kelapa. Lepas ini kita kena bersihkan. Saya lebih suka yang baru tumbuh, yang kecil, sebab kita senang membentuk mengikut apa yang kita hendak. Jadi semua sekali sabut-sabut ini harus dibersihkan. Sebabnya apabila kita sudah semai dan akar telah mulai tumbuh, nanti agak sukar kita nak bersihkan pada waktu itu. Kita nak shellac pun tak boleh. Bukan tak boleh lah, susah.
dan tidak cantik kerana sabutnya masih terlekat kepada tempurung. Ada orang yang tanam sebiji macam yang tadi tu. Saya lebih suka kepada yang tempurung kerana dia lebih menampakkan nilai seni dan lebih cantik. Hobi ini akan menjadi satu hobi yang mengasyikkan lah. Ya, kita enjoy membuat benda-benda begini. Secara kasar menggunakan pisau. Lepas ini kita akan gunakan kertas pasir. Ambil kertas pasir yang kasar. Lepas kita gosokkan. Bila sudah bersih seperti ini, saya akan cuci. Ini saya sudah cuci. Jadi kalau kita select pun nampak cantik, lebih kurang macam ni lah. Nampaklah dia punya urat-urat dan lebih menimbulkan nilai seni dan mencantikkan bonsai itu sendiri. Okey, selepas itu saya suka menggunakan tali guni. Tali guni. Jadi kita akan lilitkan di leher pucuk tu. Lilit saja dan biarkan di situ. Begini saja. Lepas selesai begini, kita sediakan botol. Ambil botol yang dah terpakai lah. Potong di atas ni. Yang potong di sini. Kemudian selepas kita potong, kita buatkan potongan V. Jadi kita tuangkan air. Kita siapkan. Kita masukkan tali ini ke dalam botol. Dan mengikutlah susunan kita macam mana kita nak bentuk pucuk itu tumbuh. Sama ada kita nak begini, naik ke atas. Kita nak begini, ke bawah, naik lagi. Ataupun begini pun boleh. Tetapi ini kena dalamkan lagi lah, 90 darjah. Airnya kena kurang lagi. Sekiranya tuan-puan tidak ada tali, alternatifnya adalah kain. Ya, kain yang serap air lah. Kain yang serap air. Ya. Ini kita akan simpan selama 2 ke 3 minggu. Ya. Nanti akarnya akan tumbuh ke bawah ke dalam mengikut air. Dan kemudian kita akan transfer ke dalam pasu. Mari kita tengok contoh-contoh yang telah saya siapkan terdahulu. Jom. Ini saya tunjukkan contoh kelapa-kelapa yang telah saya semai di dalam botol yang seperti saya bagi tahu tadi. Jadi botol-botol apa-apa pun macam tadi saya bagi tahu, tak kisah. Cuma yang penting cara kita menyusun atur duduk kelapa bonsai ini, kerana dia akan menentukan bentuk bonsai kita pada masa akan datang. Jadi ini ada yang saya buat lebih kurang
45 degree ataupun 70 degree, ada yang hampir-hampir 80 degree, dan ada yang saya buat memang menonggeng sepenuhnya, yang ini. Jadi yang ini kita harus lihat akar di dalam. Kita letakkan dia tepat, berdiri tepat, dan kita buatkan lubang di sini supaya boleh keluar. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, rata-rata semua saya punya semaian kelapa bonsai ini menggunakan tali. Ya, tali guni atau kita sebut tali jut yang menyerap air. Kalau tidak ada tali jut, kita boleh pakai kain serap air yang kita lilit di lehernya dan kita rendam seperti biasa yang saya tunjukkan ini. Dan kebanyakan semua telah tumbuh akar-akarnya. Selepas 2 minggu akan panjang, duduk sepenuhnya. Kita hanya gunakan plastik macam biasa, sama juga, yang lebih besar daripada ukuran kelapa itu sendiri. Dan kemudian kita letakkan sabut-sabut kelapa di sekeliling kelapa, dan saya masih mengekalkan tali. Lihat, tali guni ini adalah untuk sebagai pembawa air daripada bawah hingga ke jambul dia ni, tengkuk dan akar-akar akan mendapat bekalan air yang cukup. Jadi pastikan air dalam sekitar 3/4 ya, daripada kelapa sepenuhnya. Kita tidak mahu pucuknya akan basah, terlampau basah, dan akan mengakibatkan kelapa ini mati, pucuknya mati. Jadi berbalik pada yang tadi, saya pun lupa berpesan. Yang tadi ini, yang semuanya ini, pastikan supaya jarak air di bawah tempat air itu ya, dan pucuk tidak terendam ya. Pastikan pucuk tidak terendam. Yang macam gini, yang dah keluar, yang jauh ni, tak ada masalah. Yang hendak buat duduk 100% begini, harus pastikan pucuk tidak terendam, bagi jarak sedikit daripada permukaan air yang terbawa. Baik, itu saja contoh yang boleh saya tunjukkan setakat ini, kerana lepas ini kita akan buat salah satu projek. Saya nak transferkan, saya akan pilih di antara salah satu ini kepada projek memindahkan ke pasu-pasu yang telah saya sediakan.